Di sebuah denai hutan yang sunyi di selatan Terengganu, saya tiba-tiba sesak nafas dan badan saya mengeras. Itulah saatnya. Seorang lelaki Malaysia yang tidak saya kenali bergegas menghampiri. Dia menyingsing lengan baju saya, menyingsing seluar untuk memeriksa kaki saya, dan membuka kolar baju saya. Saya tidak mampu berkata apa-apa. Badan saya tidak menurut, dan pandangan saya semakin gelap. Lelaki itu memeriksa nadi pergelangan tangan saya, kemudian tiba-tiba membuka mulut saya, dan menuangkan sesuatu. Rasa pahit memenuhi seluruh mulut saya, tekak saya terasa seperti terbakar. Selepas seketika, jantung saya mula berdegup kencang, saya dapat bernafas semula, dan kesedaran saya kembali sedikit demi sedikit. 2 hari kemudian, yang saya lihat adalah sebotol kaca berwarna coklat. Pada labelnya tertera 2 perkataan yang tidak biasa. Sebaik sahaja saya mencari lipan, seluruh badan saya kaku. Lipan itu adalah ubat yang diperbuat daripada serangga menjijikkan dengan berpuluh-puluh kaki itu. Saya telah meminumnya. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Sedikit sahaja, langganan saluran dan tanda suka daripada Anda selalu memberi kekuatan besar. Di mana Anda mendengar cerita ini sekarang? Sila beritahu di komen. Nama saya Sophie Brinai. Saya berumur 25 tahun dan berasal dari Paris, Perancis. Ayah, saya menguruskan sebuah syarikat kosmetik. Dan berkat itu, saya tidak pernah mengalami masalah keuangan sejak kecil. Namun, ada satu perkara yang menghantui saya sepanjang hidup. Alahan, ketika saya berumur 7 tahun, saya sesak nafas akibat tindak balas terhadap debunga. Saya menghabiskan seminggu di unit rawatan Rapi Hospital. Sejak itu, penyakit cuba mengurung saya dalam sangkar kaca. Jangan keluar, jangan makan ini, jangan sentuh itu. Saya sangat membenci semua itu. Oleh itu, sebaik sahaja saya berumur 20 tahun, saya mula mengembara ke seluruh dunia. Penyakit cuba menghentikan saya tetapi sia-sia. Saya ingin bebas. Setakat ini, saya telah mengembara ke 30 buah negara. Sudah tentu ubat alahan selalu ada di dalam beg saya, dan kali ini negara yang saya pilih untuk jelajah adalah Malaysia. Kuala Lumpur memang menyeronokkan, tetapi saya lebih suka tempat-tempat yang tidak begitu ramai orang. Oleh itu, saya pergi ke sebuah negeri di selatan yang bernama Terengganu. Ia adalah sebuah perkampungan kecil berhampiran laut. Hampir tiada pelancong, hanya orang tua-tua sahaja yang saya nampak. Saya sedang berjalan di denai hutan di sana. Ia adalah awal Oktober, cuaca baik dan angin sepoi-sepoi bahasa. Saya suka berjalan sendirian kerana tiada siapa yang risaukan saya dan tiada siapa yang menghalang saya. Namun, tiba-tiba sesuatu menyengat leher saya. Mula-mula, saya fikir ia hanyalah. Saya menepis dengan tangan saya. Tetapi ia pelik. Rasa sengal itu berbeza daripada sengatan serangga biasa. Apabila saya menyentuh leher saya, ada sesuatu yang lembab dan hangat melekat. Ia adalah darah. Saya terus berjalan. Saya fikir ia bukan perkara besar. Tetapi selepas kira-kira 5 menit, leher saya mula gatal. Dan dada saya mula terasa sesak. Saya berhenti. Saya menyentuh leher saya dengan tangan. Ia bengkak. Jantung saya mula berdegup kencang dengan pantas. Nafas saya semakin kasar. Saya segera mengeluarkan ubat alahan dari beg saya. Tangan saya menggeletar. Saya cuba membuka penutup bekas ubat tetapi tidak mempunyai kekuatan. Penglihatan saya mula kabur. Bekas ubat tergelincir dari tangan saya. Ia bergolek-golek di tanah sambil mengeluarkan bunyi. Sebaik sahaja saya cuba mengambilnya, kaki saya hilang kekuatan, gedebuk. Saya rebah ke tanah dengan lutut saya. Tapak tangan saya juga menyentuh tanah. Saya cuba bernafas, tetapi tekak saya terasa tercekik. Hanya bunyi zzz yang keluar. Badan saya terbaring mengiring, pandangan saya gelap, telinga saya berdengung, bibir saya kebas, dan saya dapat merasakan seluruh badan saya menjadi sejuk. Ini benar-benar situasi berbahaya. Kenangan saya pada usia 7 tahun kembali. Cahaya putih siling unit rawatan Rapi, dan saya juga mendengar tangisan ibu saya. Pada masa itu dokter berkata, jika lambat sedikit lagi, nyawa awak dalam bahaya. Kini situasi yang sama. Saya menutup mata, kerana saya tidak mempunyai kekuatan lagi untuk membukanya. Hanya degupan jantung saya yang berdetak gedup-gedup di telinga saya. Ia semakin perlahan, tetapi pada masa itulah,
Saya mendengar bunyi tapak kaki seseorang berlari. Ia adalah larian yang pantas. Dan seseorang memegang bahu saya. Ia adalah suara seorang lelaki. Dia kelihatan tergesa-gesa mengatakan sesuatu. Tetapi saya tidak faham kerana ia dalam bahasa Melayu. Saya cuba membuka mata, tetapi kelopak mata saya sangat berat. Lelaki itu menyentuh leher saya. Dia seperti memeriksa nadi saya. Dan tanpa teragak-agak, dia segera menyingsing lengan jaket saya. Lengan saya, dari pergelangan tangan hingga siku, terdedah sepenuhnya di bawah matahari. Ruam merah merebak ke seluruh lengan saya. Itu adalah tanda yang menghantui saya lebih dari 10 tahun, tetapi kini ia lebih teruk. Tompok merah yang bengkak telah bercantum menjadi gumpalan besar. Lelaki itu memusing-musingkan lengan saya dan memeriksa di sana-sini. Dari bahagian dalam pergelangan tangan hingga ke siku. Dan lengan yang satu lagi juga disingsing dengan cara yang sama. Kedua-dua lengan saya dalam keadaan yang sama. Namun, lelaki itu tidak berhenti di situ. Dia memegang hujung seluar saya dan menyingsingnya sehingga betis. Kaki kiri dahulu. Pada kulit putih saya, tompok merah yang sama timbul. Kaki kanan juga sama. Lelaki itu memeriksa pergelangan kaki, betis, dan di bawah lutut dengan teliti. Saya berasa terkejut walaupun dalam keadaan separuh sedar. Seorang lelaki yang tidak saya kenali memegang lengan dan kaki saya dengan sesuka hati, tetapi saya tidak mempunyai kekuatan untuk bergerak atau melawan. Dan pergerakan tangan lelaki itu peliknya tenang. Dia tergesa-gesa tetapi teliti. Lelaki itu menggumamkan sesuatu. Ia dalam bahasa Melayu, tetapi saya tidak faham sepatah pun. Dia juga memeriksa di sekitar leher saya. Kolar baju dibuka sedikit sehingga ke pangkal leher dan tulang selangka. Di sana juga kelihatan merah. Tangan lelaki itu menyokong belakang saya, dan dengan perlahan dia mendudukkan saya. Kepala saya hampir jatuh ke belakang, tetapi lelaki itu menyokong leher saya. Pada masa itu, sesuatu menyentuh bibir saya. Ia seperti botol kecil. Lelaki itu membuka mulut saya dan menuangkan cecair. Rasanya pahit, rasa yang sangat pahit. Saya dapat merasakan ia melalui tekak saya. Saya batuk, kerana saya tidak dapat bernafas. Seperti tekak saya tersumbat, tetapi lelaki itu menepuk belakang saya. Perlahan dan teratur, kemudian lelaki itu meletakkan tangannya di dada saya. Di lokasi jantung, dia menekan dan melepaskan berulang kali. Ia adalah resusitasi jantung paru-paru. Spare. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dada saya sakit, tetapi dapat merasakan itu bermakna saya masih hidup. Berapa lama agaknya? 10 saat, 30 saat, atau 1 minit. Tiba-tiba, saya merasakan tekak saya terbuka. Udara memasuki paru-paru saya. Saya menarik nafas dalam-dalam. Dan sekali lagi, lelaki itu perlahan-lahan membaringkan saya. Dia meletakkan sesuatu di bawah kepala saya. Saya rasa ia jaket saya. Saya perlahan-lahan membuka mata. Pandangan saya kabur, tetapi saya dapat melihat wajah lelaki itu. Dia kelihatan seperti seorang lelaki Melayu berusia lewat 20 kroman. Rambut hitam dengan raut wajah yang jelas. Dahinya berpeluh. Lelaki itu sekali lagi memeriksa nadi saya. Dan mengangguk. Dia kelihatan lega. Saya cuba membuka mulut. Saya ingin mengucapkan terima kasih, tetapi suara tidak keluar. Hanya bibir saya yang menggeletar sedikit. Lelaki itu mengatakan sesuatu. Ia masih bahasa Melayu. Saya tidak dapat memahaminya, tetapi saya dapat meneka dari nada suaranya. Dia seolah-olah mengatakan, tidak mengapa, semuanya baik-baik sahaja. Tetapi saya tidak baik-baik sahaja. Apa yang baru saya minum sebentar tadi? Siapakah lelaki ini? Di manakah saya? Penglihatan saya mula kabur lagi. Lelaki itu mengangkat saya. Walaupun berat badan saya tidak ringan, lelaki itu tidak kelihatan kesukaran. Dia mula berjalan ke suatu tempat. Saya hilang kesedaran dalam pelukannya. Berapa lama masa berlalu? Saya merasakan badan saya bergoyang. Seseorang membawa bunyi pintu dibuka, bunyi berderit, dan saya diletakkan di tempat yang lembut. Saya merasakan selimut ditarik menutupi saya. Saya sekali lagi jatuh ke dalam kegelapan yang pekat. Apabila saya sedar semula, saya melihat siling yang tidak dikenali. Siling kayu. Ia kelihatan lama,
dengan retakan di sana-sini dan warnanya pudar. Ada bau menusuk hidung. Bau ubat. Tidak, lebih kepada bau seperti rumput kering, sedikit berbau hapak dan pahit. Saya perlahan-lahan bangkit. Seluruh badan saya terasa berat. Kepala saya juga berdenyut-denyut. Saya melihat sekeliling. Ia adalah bilik kecil. Pada dinding tergantung bingkai dengan tulisan Melayu klasik yang padat. Di rak terdapat banyak botol kaca. Botol berwarna coklat, hijau, lut sinar. Ada sesuatu di dalamnya, tetapi saya tidak ingin melihatnya dengan lebih dekat. Pintu terbuka. Ia adalah lelaki tadi. Lelaki yang menyelamatkan saya di denai hutan. Dia memakai baju teh hitam dan seluar jin. Di tangannya ada segelas air. Lelaki itu menghulurkan gelas kepada saya. Saya tidak mengambilnya, hanya menatap lelaki itu. Lelaki itu juga menatap saya, wajahnya tanpa ekspresi. Saya mendapat tanggapan yang dingin. Lelaki itu meletakkan gelas di atas meja dan coba memegang lengan saya. Saya menarik lengan saya. Lelaki itu mengatakan sesuatu dalam bahasa Melayu. Saya menggelengkan kepala. Itu adalah tanda bahawa saya tidak faham. Lelaki itu mengeluh dan mengeluarkan telefon pintarnya dari poket. Dia menaip sesuatu dan menunjukkan skrinnya kepada saya. Ia adalah aplikasi penterjemah. Dalam bahasa Perancis tertulis, "Tolong tunjukkan lengan Anda." Saya perlu memeriksa. Saya teragak-agak, tetapi pandangan lelaki itu kuat. Saya tidak dapat menolak. Saya perlahan-lahan menghulurkan lengan saya. Lelaki itu memegang pergelangan tangan saya dengan lembut dan perlahan dan memeriksa lengan saya di sana-sini. Ruam merah yang saya lihat di denai hutan tadi. Saya terkejut. Tompok itu telah banyak surut. Tadi ia bengkak dan sakit apabila disentuh. Kini ia telah rata. Warnanya juga telah pudar. Lelaki itu sekali lagi mengeluarkan telefon pintarnya. "Keadaan Anda semakin baik. Sila ambil ubat selama 2 hari lagi." "Ubat?" Saya menatap lelaki itu. Dan dengan suara menggeletar saya bertanya, "Apa yang Anda berikan saya minum?" Lelaki itu tidak memahami perkataan saya. Sudah tentu. Saya juga mengeluarkan aplikasi penterjemah. Saya menaip perkataan, "Apakah ubat yang Anda berikan saya minum?" Lelaki itu membaca skrin dan keluar dari bilik. Selepas seketika, dia kembali dengan sebotol kaca kecil berwarna coklat. Pada permukaan botol terdapat label. Ia ditulis dalam bahasa Melayu. Saya mengambil gambar dan memasukkannya ke dalam aplikasi penterjemah. Sebaik sahaja saya melihat perkataan yang terpapar di skrin, saya hampir terhenti nafas. Ekstrak lipan. Apa itu? Saya mencari lagi. Hasil carian muncul tentang apa itu lipan. Lipan. Saya menatap lelaki itu. Lelaki itu masih tanpa ekspresi. Saya bangkit dengan tergesa-gesa. Saya pening, tetapi saya menahannya. Saya menghulurkan telefon pintar ke hadapan wajah lelaki itu. Di skrin terpapar gambar lipan. Serangga menjijikkan dengan banyak kaki itu. "Adakah Anda memberikan saya ini untuk diminum?" Suara saya menggeletar. Saya marah. "Tidak, saya takut." Lelaki itu mengangguk dan sekali lagi melancarkan aplikasi penterjemah. "Saya telah menyelamatkan nyawa Anda." "Menyelamatkan nyawa saya?" Saya ketawa sinis. Dengan memberi saya makan serangga, wajah lelaki itu menjadi kaku. Pandangan dinginnya menjadi lebih dingin. Dia sekali lagi menaip perkataan. "Jika lambat 5 menit lagi, Anda sudah mati. Jantung Anda hampir berhenti. Tanpa obat ini, Anda tidak akan terselamat." Saya terdiam. Namun, saya tidak mahu mengakui bahawa saya telah makan lipan, dan itu menyelamatkan saya. Saya mencari beg saya. Ia diletakkan di sebelah katil. Saya mengambil beg saya dan menuju ke pintu. Lelaki itu berdiri di hadapan saya. "Belum boleh lagi. Anda perlu diperhatikan selama 2 hari lagi." Dia menunjukkan skrin aplikasi penterjemah. Saya menolak lelaki itu. Kerana saya tidak mempunyai kekuatan, lelaki itu tidak bergerak tetapi tepi. Saya berkata dalam bahasa Perancis. Lelaki itu mungkin tidak faham. Tetapi ekspresi wajah saya sudah cukup. Lelaki itu membuka jalan. Tetapi dia berkata akhirnya, "Jika gatal di lengan Anda semakin teruk, pastikan Anda datang." Saya tidak menjawab, hanya membuka pintu dan keluar. Di luar adalah sebuah perkampungan yang sunyi.
Rumah-rumah rendah berdekatan, jalan-jalan sempit. Seorang makcik menatap saya dengan rasa ingin tahu. Saya menoleh ke belakang. Saya nampak papan tanda. Pusat Perubatan Tradisional Warisan. Di bawahnya tertulis dalam huruf kecil, Ketua Pegawai, Khairil. Khairil. Saya mengingati nama itu. Dan saya bersumpah dalam hati tidak akan datang lagi. Namun, pemikiran saya terlalu naif. Kerana 2 hari kemudian, saya terpaksa mengetuk pintu pusat rawatan tradisional itu sekali lagi. Malam itu, saya tidak dapat tidur di rumah tumpangan kampung. Lengan saya gatal. Saya tahu saya tidak sepatutnya menggaru, tetapi saya tidak tahan. Saya menggarunya. Apabila saya bangun pagi, darah keluar dari lengan saya. Ada kesan kuku. Saya melihat ke cermin. Wajah saya juga bengkak. Mata saya merah dan bengkak. Leher saya juga gatal. Saya mengeluarkan ubat alahan dari beg saya. Ubat yang saya bawa dari Perancis. Ubat yang saya telah ambil selama 10 tahun. Saya meminumnya, namun ia tidak berkesan. Menjelang petang, gatal itu semakin teruk. Kaki saya juga mula gatal. Semakin saya menggaru, semakin gatal. Saya mengeluarkan telefon pintar saya. Saya membuat panggilan video kepada rakan saya Claire di Perancis. Wajah Claire terpapar di skrin. "Sophie, awak sihat? Tapi kenapa dengan wajah awak?" Saya menghalangkan kamera ke lengan saya. Tompok merah dan kesan garu kelihatan. Claire menjerit, "Tipu? Apa itu? Awak dah pergi hospital?" Saya mengeluh dan menjelaskan kejadian semalam. Bahawa saya rebah di denai hutan, bahawa lelaki Melayu itu menyelamatkan saya, dan bahawa saya telah diberikan ubat lipan. Claire kelihatan tidak percaya. "Lipan? Sophie, awak waras ke? Pergi hospital sekarang?" "Tidak, balik ke Perancis." Saya juga ingin berbuat demikian. Tetapi ada sesuatu yang saya rasa tidak kena. Apabila saya keluar dari pusat rawatan tradisional semalam, keadaan lengan saya sudah lebih baik. Namun, jika saya tidak mengambil ubat, ia akan bertambah teruk lagi. Mungkinkah ubat itu benar-benar berkesan? Saya memberitahu Claire, buat masa sekarang, saya akan tunggu dan lihat sehari lagi. Kalau tak berkesan, saya akan pergi hospital. Claire marah. "Tolonglah, jangan percaya perkara karut macam tu." Tetapi saya memutuskan panggilan. Malam itu, ibu saya menelpon. Claire nampaknya telah bercakap dengan ibu saya. Suara ibu saya menggeletar. "Sophie, pergi ke lapangan terbang sekarang. Saya akan uruskan tiket." "Mak, saya okey." Saya menjawab seceria mungkin. "Mana mungkin okey?" Claire tunjukkan gambar. "Lengan awak berdarah." Suara ibu saya bercampur tangisan. Hati saya sakit. Ibu saya tidak dapat melupakan masa saya di unit rawatan rapi ketika saya berumur 7 tahun. Saya juga ingat betapa banyak ibu saya menangis pada masa itu. "Mak, saya benar-benar okey. Saya janji akan pergi hospital esok." Ibu saya terdiam seketika dan berkata dengan suara kecil, "Sophie, tolonglah dengar cakap Mac. Awak adalah segalanya bagi Mac." Air mata saya hampir menitis. "Faham, Mac. Saya akan berhati-hati." Selepas menamatkan panggilan, saya berbaring di katil. Saya menatap siling. Lengan saya sangat gatal, tetapi saya memegang selimut dengan erat agar tidak menggaru. Mungkinkah pemikiran saya salah? Mungkinkah lelaki Melayu itu betul? Keesokan paginya, saya membuat keputusan. Saya bertanya kepada Makcik Salmah, pemilik rumah tumpangan. "Ada hospital berdekatan sini?" Makcik Salmah menggelengkan kepala. "Ini kampung, jadi tiada hospital besar. Kena pandu sejam." "Sejam?" Saya mengeluh. "Tapi kenapa? Ada sakit ke?" Makcik Salmah bertanya dengan risau. Saya menunjukkan lengan saya. Makcik Salmah terkejut. "Ala, ini alahan ke? Awak dah pergi pusat rawatan tradisional warisan?" Saya mengangguk. "Saya pergi, tapi di sana saya diberi ubat pelik." Makcik Salmah ketawa. "Ubat pelik? Ubat Ustaz Khairil Mujarab tahu. Suami saya pun dah lebih 10 tahun berubat di sana." "Betul ke?" Saya terkejut. Sudah tentu, semua orang di sini tahu. Ustaz Khairil ni waris ketiga pusat rawatan tradisional ni, dah turun-temurun dari zaman tok ayahnya lagi. Reputasinya bagus tahu. Tapi kenapa tiada pesakit? Saya teringat bilik rawatan yang sunyi itu. Makcik Salmah mengeluh. "Orang muda sekarang semua dah merantau ke bandar kan.
Yang tinggal di sini cuma orang tua-tua saja, dan orang tua-tua ni tak ada duit, jadi Ustaz Khairil tak boleh nak terima bayaran penuh pun, kesian dia. Saya terdiam. Mak Cik Salmah menunjuk ke lengan saya. Baik, awak jumpa Ustaz Khairil sekali lagi. Kena dapatkan lebih banyak ubat. Saya teragak-agak, tetapi lengan saya terlalu gatal. Lagipun, saya sudah berjanji kepada ibu untuk pergi hospital dan pusat rawatan tradisional juga sejenis hospital, jadi tidaklah menipu. Saya keluar dari rumah tumpangan. Saya berjalan menuju pusat rawatan tradisional warisan. Tidak sampai 10 menit. Saya berdiri di hadapan pintu pusat rawatan. Saya memandang papan tanda. Pusat Perubatan Tradisional Warisan, Ketua Pegawai Khairil. Saya menarik nafas dalam-dalam dan menolak pintu. Di dalamnya masih tiada pesakit. Di kaunter penyambut tetamu, seorang lelaki tua duduk sendirian. Lebih tua daripada Khairil, kelihatan seperti berusia 60-an. Lelaki itu terkejut melihat saya dan menjerit sesuatu ke belakang. Pintu terbuka dan Khairil keluar. Dia melihat saya, wajahnya tanpa ekspresi. Namun pandangannya seolah-olah mengatakan sesuatu. Seperti, saya sudah kata, saya diam-diam menghulurkan lengan saya. Khairil memegang lengan saya, memeriksa di sana-sini, dan mengatakan sesuatu kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu bangun dan masuk ke belakang. Selepas seketika, dia keluar dengan botol coklat. Khairil membawa saya ke bilik rawatan. Saya mengikut masuk. Saya duduk di katil rawatan. Khairil membuka botol, menuangkan cecair ke dalam cawan kecil, dan menghulurkannya kepada saya. Saya menerima cawan itu. Saya mencium baunya, masih pahit. Khairil mengeluarkan telefon pintarnya, melancarkan aplikasi penterjemah. 3 kali sehari, selama 2 hari, saya mengangkat cawan dan meminumnya sekaligus. Saya mengerutkan muka kerana terlalu pahit. Khairil menghulurkan cawan berisi air. Saya minum air. Dia sekali lagi menaip perkataan, jangan garu. Jika ada luka, ia akan lambat sembuh. Saya mengangguk dan berkata, perlahan, terima kasih. Khairil tidak menjawab, hanya mengangguk. Saya keluar dari bilik rawatan. Lelaki tua itu menghulurkan beg ubat kepada saya dan mengatakan sesuatu, tetapi saya tidak dapat mendengar nombornya. Saya mengeluarkan dompet saya, menghulurkan kad kredit. Lelaki tua itu melambaikan tangan menolak. Khairil keluar dan mengatakan sesuatu. Apabila saya melancarkan aplikasi penterjemah, tertulis begini, kami tidak mengambil bayaran. Itu adalah pertolongan cemas. Saya terkejut. Tidak mengambil bayaran? Saya menggelengkan kepala. Tidak, tolong ambil. Saya menghulurkan kad sekali lagi. Namun, Khairil tidak menerimanya. Dia membuka pintu untuk saya. Bermakna, sila keluar. Saya terpaksa keluar, memegang beg ubat dengan erat. Apabila saya keluar dari pusat rawatan tradisional, saya mendengar suara lelaki tua itu dari belakang. Ia dalam bahasa Melayu, tetapi saya faham dari nada suaranya. Ia adalah suara yang sedih. Saya mengambil ubat selama 2 hari, 3 kali sehari, tepat pada masanya. Rasanya masih teruk, tetapi saya menahannya. Dan sesuatu yang menakjubkan berlaku. Ruam di lengan saya mula hilang. Tidak, ungkapan hilang tidak cukup. Bahkan kesan yang tinggal di lengan saya selama lebih 10 tahun itu mula pudar. Saya berdiri di hadapan cermin. Saya memusing-musingkan lengan saya. Saya menyentuhnya, ia licin. Kulit yang dulunya bengkak kini rata. Saya tidak percaya. Saya menghantar email kepada doktor saya di Perancis. Saya lampirkan gambar juga. Gambar lengan saya 10 tahun yang lalu dan gambar lengan saya sekarang. Keesokan paginya, saya menerima balasan. Zofi, adakah ini benar-benar lengan awak? Mari kita buat panggilan video sekali. Saya bercakap dengan dokter saya. Dokter itu seorang veteran berusia 60-an yang telah menjaga saya sejak saya berumur 7 tahun. Dokter itu berkata sambil melihat skrin, tidak boleh dipercaya. Saya pasti mengatakan ruam kronik awak tidak akan sembuh seumur hidup. Apa sebenarnya yang berlaku? Saya menceritakan tentang ubat lama itu. Dokter itu mengerutkan kening. Lipan, ubat tradisional tidak mungkin berkesan. Awak ada ambil ubat lain ke? Tidak, cuma ubat ini sahaja. Dokter itu berfikir sejenak dan berkata,
Saya ingin menganalisis ramuan ubat itu. Boleh awak hantarkannya ke Perancis? Saya mengangguk. Tetapi di lubuk hati saya merasakan sesuatu yang tidak kena. Dokter itu seolah-olah lebih ingin tahu daripada gembira kerana saya telah sembuh. Selepas menamatkan panggilan, saya melihat keluar tingkap. Saya melihat perkampungan itu, sebuah perkampungan kecil yang sunyi. Orang ramai berjalan perlahan dan tidak banyak kereta lalu lalang. Tiba-tiba saya tertanya-tanya, mengapa Khairil berada di sini? Mengapa dia begitu pandai tetapi tiada pesakit? Saya keluar dari rumah tumpangan. Saya berjalan di perkampungan. Apabila saya melalui hadapan sebuah kedai runcit, Makcik Salmah sedang berbual dengan seorang wanita lain. Ia dalam bahasa Melayu, tetapi saya mendengar nama Khairil. Saya berhenti, Makcik Salmah perasan saya dan melambai, dan melancarkan aplikasi penterjemah di telefon pintarnya. Sophie, Trukni, Pusat Perubatan Tradisional Warisan akan tutup bulan depan. Hati saya berdebar melihat skrin. Tutup. Saya berjalan ke pusat rawatan. Sekeping kertas kecil dilekatkan di hadapan pintu. Ia ditulis dalam bahasa Melayu. Saya mengambil gambar dan menterjemahkannya. Pemberitahuan penutupan. Pusat Perubatan Tradisional Warisan akan menamatkan operasi pada akhir bulan hadapan. Terima kasih atas sokongan berpanjangan Anda. Saya membuka pintu. Di dalamnya masih tiada pesakit. Hanya lelaki tua yang saya anggap ayah Khairil sahaja yang duduk. Lelaki itu melihat saya dan bangun. Dia seolah-olah ingin bertanya sesuatu, tetapi saya tidak tahu bahasa Melayu. Saya melancarkan aplikasi penterjemah di telefon pintar saya. Saya menaip perkataan, akan ditutup bulan depan. Lelaki itu membaca skrin dan mengangguk perlahan. Pandangannya sedih. Mengapa? Lelaki itu menatap saya seketika, kemudian meminjam telefon pintar saya. Dia menaip perkataan perlahan-lahan. Tiada pesakit. Semua orang kampung sudah merantau. Orang yang tinggal tidak mempunyai wang. Kami juga perlu meneruskan hidup, jadi tiada pilihan. Saya terdiam. Hanya berdiri, lelaki itu menaip perkataan lagi. Sudah 60 tahun sejak ayah saya memulakan pusat rawatan ini. Saya seterusnya, anak saya pula seterusnya. Tetapi kini sudah berakhir. Apabila saya membaca perkataan itu, air mata saya hampir menitis. Pintu belakang terbuka. Khairil keluar. Dia berhenti seketika apabila melihat saya. Ayahnya mengatakan sesuatu kepada Khairil. Khairil tidak menjawab. Hanya menatap saya. Saya menunjukkan lengan saya. Lengan yang telah sembuh. Pandangan Khairil sedikit bergetar, tetapi segera kembali kepada ekspresi tanpa riak. Dia menghampiri dan memeriksa lengan saya. Pergelangan tangan, siku, seluruh lengan dilihat perlahan-lahan. Dan dia mengangguk kecil. Saya melancarkan aplikasi penterjemah. Terima kasih banyak-banyak. Selama 10 tahun di Perancis pun tidak dapat disembuhkan, tetapi Anda menyembuhkannya. Khairil membaca skrin. Wajahnya masih tanpa ekspresi, tetapi telinganya kelihatan sedikit merah. Dia meminjam telefon pintar saya. Baguslah, nampaknya Anda sudah baik. Saya bertanya, mengapa tutup? Khairil sedikit teragak-agak dan menaip ringkas. Di kampung memang sukar. Saya ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Khairil sudah masuk ke belakang. Saya keluar dari pusat rawatan tradisional. Semasa berjalan di perkampungan, saya berfikir, Khairil telah menyelamatkan saya. Dia tidak menerima wang. Dia menyembuhkan alahan saya yang tidak sembuh selama 10 tahun. Namun, dia terpaksa berhenti kerja ini sebulan lagi. Saya rasa ini pelik. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak betul. Saya kembali ke rumah tumpangan, saya berbaring di katil dan melihat ke siling. Saya mengangkat lengan saya. Kulit yang cantik. Malam itu saya teringat Khairil sekali lagi. Wajahnya yang suram tetapi hangat, pandangan dinginnya, tangannya yang teliti, dan belakang badannya yang sedang menampal notis penutupan. Saya sebenarnya dijadwalkan meninggalkan perkampungan ini 2 hari lagi. Saya bercadang untuk meneruskan perjalanan ke destinasi seterusnya. Namun, malam itu saya mengubah rancangan perjalanan saya. Saya memutuskan untuk tinggal di sini seminggu lagi. Sebabnya, saya sendiri tidak begitu pasti. Cuma saya merasakan saya perlu melakukan sesuatu. Saya merasakan saya perlu membalas budi yang saya terima. Saya membuka media sosial saya.
Saya mempunyai 500,000 pengikut, penuh dengan gambar yang saya posting semasa mengembara ke seluruh dunia. Menara Eiffel di Paris dan Colosseum di Itali. Orang ramai suka gambar perjalanan saya, banyak komen juga diterima. Cemburu. Saya pun nak pergi. Cantik. Saya berumur 25 tahun, tetapi sudah mengembara ke lebih 30 buah negara. Berkat syarikat ayah saya tidak pernah risau tentang wang. Saya melakukan semua yang saya mahu. Saya membeli semua yang saya mahu. Tetapi, Khairil berbeza. Dia telah menjaga pusat rawatan tradisional yang diwarisi 3 generasi, tetapi sebulan lagi dia terpaksa menutupnya. Saya berfikir, jika saya mempunyai wang yang saya gunakan untuk 1 malam di hotel, itu sudah cukup untuk membayar sewa pusat rawatan itu selama sebulan. Saya melalui hadapan pusat rawatan tradisional. Saya nampak Khairil di sebalik pintu kaca. Dia sendirian sedang menyusun rak ubat. Belakangnya sedikit membongkok. Tiba-tiba saya terfikir, mungkinkah saya boleh membantu sesuatu? Saya kembali ke rumah tumpangan dan membuka komputer riba saya. Dan saya mula menulis artikel. Tajuknya begini, Ubat Ajaib Malaysia yang Menyelamatkan Wanita Perancis. Saya juga memuat naik gambar. Tempat saya rebah di denai hutan, rupa luar pusat rawatan tradisional, dan gambar lengan saya sebelum dan selepas. Sudah tentu, saya memastikan wajah saya tidak kelihatan. Artikel itu berbunyi begini, saya telah menderita akibat alahan sepanjang hidup saya. Walaupun di hospital terbaik di Perancis pun tidak dapat disembuhkan. Namun, di sebuah perkampungan kecil di Malaysia, saya bertemu keajaiban. Ubat yang diperbuat daripada serangga yang dipanggil lipan menyelamatkan saya. Ia menyembuhkan penyakit yang tidak sembuh selama 10 tahun dalam masa 2 hari sahaja. Ini bukan kepercayaan karut. Ini adalah sains. Ini adalah kebijaksanaan yang diwarisi selama 3 generasi. Namun, pusat rawatan tradisional ini dikatakan akan ditutup bulan depan, dengan alasan tiada pesakit. Saya merasakan ini adalah pembaziran yang besar. Saya fikir orang di seluruh dunia perlu tahu. Setelah selesai menulis, saya menekan butang muat naik. Keesokan paginya, telefon pintar saya berdering seperti orang gila. Lebih daripada 1,000 komen telah diterima. Lebih daripada 100,000 tanda suka telah terkumpul. Hebat, betul ke cerita ni? Ubat dari lipan, betul-betul berkesan ke? Kat mana tempat tu? Saya pun nak pergi. Namun, banyak juga komen negatif. Palsu, macam scam. Ada bukti saintifik ke? Saya membaca setiap komen, dan saya menulis balasan. Saya menjelaskan pengalaman saya. Menjelang tengah hari, jumlah tontonan melebihi 100,000. Pada waktu malam, ia menjadi 500,000. Keesokan harinya, ia melebihi 1 juta. Media Perancis juga menghubungi saya. Mereka ingin membuat temu bual. Saya menolak, kerana saya tidak mahu menjadi terkenal. Namun, pada hari keempat, apabila saya melalui hadapan pusat rawatan tradisional, saya terkejut, orang ramai beratur. Mungkin ada 10 orang. Mereka adalah orang asing. Saya mendengar bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Saya mengintai ke dalam pusat rawatan. Khairil sedang memeriksa pesakit. Wajahnya kelihatan keliru. Ayahnya juga sibuk bergerak ke sana-sini, membungkus ubat, membuat teh, dan memberi penjelasan. Makcik Salma, pemilik rumah tumpangan, memanggil saya. Sophie, ini kerja awak ke? Saya terkejut. Apa yang saya buat? Sekarang ramai orang asing datang ke kampung ni. Semua mencari pusat perubatan tradisional warisan. Mulut saya terlopong. Makcik Salma menunjukkan telefon pintarnya. Artikel saya telah dikongsi di pelbagai komuniti luar negara. Dengan tajuk seperti Misteri Perubatan Tradisional Malaysia dan Keajaiban Ubat Lipan. Adakah saya telah melakukan sesuatu yang salah? Saya mula berasa cemas. Malam itu saya mengetuk pintu pusat rawatan. Pesakit sudah pulang. Khairil membuka pintu. Dia berhenti seketika apabila melihat saya. Saya melancarkan aplikasi penterjemah. Saya telah memuat naik di internet. Maafkan saya, Khairil membaca skrin dan menggelengkan kepala. Tidak mengapa, dia menaip. Mana mungkin tidak mengapa? Terlalu ramai orang datang, mesti susah kan? Khairil berfikir sejenak dan menaip. Sukar, tetapi saya tidak berasa tidak senang. Betul ke?
Khairil membuka pintu lebih luas. Sila masuk. Saya masuk ke dalam pusat rawatan tradisional. Di atas meja penyambut tetamu terdapat sebuah buku nota. Ia terbuka. Ia adalah buku daftar janji temu, penuh dengan tulisan, nama, kewarganegaraan, gejala, dan sebagainya. Ayah Khairil keluar. Dia tersenyum apabila melihat saya dan memegang tangan saya. Dia mengatakan sesuatu dalam bahasa Melayu, tetapi saya tidak faham. Namun, saya faham dari suasana itu. Dia mengucapkan terima kasih. Khairil melancarkan aplikasi penterjemah. Ayah saya mengucapkan terima kasih. Berkat Anda, pusat rawatan ini nampaknya dapat diteruskan. Hati saya panas. Sesuatu melonjak naik. Tidak, saya yang sepatutnya berterima kasih. Anda telah menyelamatkan nyawa saya, bukan? Khairil melihat saya, buat pertama kalinya, ekspresinya kelihatan lembut. Saya juga melihat lengan saya, lengan yang cantik, lengan yang membolehkan saya memakai baju berlengan pendek dan berjalan semula selepas bertahun-tahun. Malam itu saya kembali ke rumah tumpangan dan berfikir, saya selama ini hanya menerima wang daripada ibu bapa, menerima kasih sayang, menerima perhatian. Tetapi buat pertama kalinya, saya merasakan saya telah memberi sesuatu kepada seseorang. Saya tidak tahu ia akan berasa begitu baik. Seminggu berlalu, pusat rawatan telah bertukar kepada sistem janji temu penuh. Kerana terlalu ramai orang yang datang, mereka tidak dapat menanganinya. Saya terus tinggal di kampung itu. Saya tidak ingin pergi. Tidak, saya tidak dapat pergi. Setiap pagi, saya melalui hadapan pusat rawatan. Saya hanya berpura-pura lalu lalang, tetapi sebenarnya saya ingin bertemu Khairil. Khairil masih kelihatan suram. Dia tidak tersenyum mesra kepada pesakit. Dia hanya memeriksa nadi, memberi ubat, dan melakukan rawatan akupunktur dengan senyap, tetapi saya tahu betapa telitinya tangannya, betapa fokusnya dia menghadapi setiap pesakit. Pada suatu petang, saya duduk di bangku di hadapan pusat rawatan. Saya berpura-pura membaca buku, tetapi sebenarnya saya melihat ke sebalik pintu kaca. Khairil keluar. Dia berhenti seketika apabila melihat saya dan menghampiri. Dia mengeluarkan telefon pintarnya dan menaip perkataan. "Mengapa Anda masih di sini?" Saya mengangkat bahu. Saya suka tempat ini, kampung ini. Khairil duduk di sebelah saya. Itu adalah kali pertama. Dia duduk di sebelah saya. Kami duduk diam seketika. Saya melihat laut. Saya mendengar bunyi ombak. Khairil sekali lagi menaip perkataan, "Terima kasih. Berkat Anda, saya dapat menjaga pusat rawatan ini." Saya menggelengkan kepala. "Kerana rawatan Anda bagus. Saya cuma menyampaikan sahaja." Khairil ketawa kecil. Ia adalah senyuman kecil, tetapi saya tidak terlepas pandang. "Mengapa Anda menjadi pengamal perubatan tradisional?" Saya bertanya. Khairil berfikir sejenak dan menaip ayat yang panjang. "Datuk, saya memulakan pusat rawatan ini. Itu 60 tahun yang lalu. Ayah saya seterusnya, dan saya juga belajar secara semula jadi. Sejak kecil, pusat rawatan ini adalah tempat permainan saya. Mula-mula saya tidak suka. Saya ingin pergi ke Kuala Lumpur. Saya ingin bekerja di syarikat seperti rakan-rakan saya dan memperoleh banyak wang. Tetapi semasa saya di universiti, datuk saya meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia memegang tangan saya dan berkata, 'Kerja ini bukan untuk mencari kekayaan. Ini adalah kerja menyelamatkan nyawa.' Suara datuk saya masih kedengaran. Jadi saya kembali ke kampung. Saya membantu ayah saya menjalankan pusat rawatan. Tetapi pesakit semakin berkurangan. Semua orang muda telah merantau, dan hanya orang tua-tua sahaja yang tinggal. Setiap hari saya berfikir untuk menutupnya. Pada masa itulah Anda muncul. Hati saya sebak. Datuk Anda pasti bangga." Saya menaip itu. Khairil melihat saya. Pandangannya hangat. Malam itu, Khairil menjemput saya makan malam. Tingkat 2 pusat rawatan adalah kediaman mereka. Ayahnya menyediakan makanan. Nasi, kari ikan, sayur ulam. Ringkas tetapi lazat. Semasa makan, ayah Khairil bertanya sesuatu. Khairil menterjemahkannya untuk saya. "Ayah saya ingin tahu apa yang ibu bapa Anda lakukan." Saya menjawab, "Ayah saya menguruskan syarikat kosmetik." Khairil menterjemahkannya. Ayahnya mengangguk dan mengatakan sesuatu lagi. Wajah Khairil sedikit merah.
Apa? Saya bertanya. Khairil menaip dengan teragak-agak. Ayah saya kata, alangkah baiknya jika ada menantu seperti Anda. Wajah saya panas. Khairil juga sama. Ayahnya ketawa dan mengatakan sesuatu lagi. Khairil mengeluh sambil menerjemahkannya. Ayah saya bergurau, jangan pedulikan. Tetapi saya peduli. Anehnya, selepas makan, Khairil membawa saya ke bumbung. Dari sana saya dapat melihat laut. Cahaya bulan bersinar di atas laut. Cantik kan? Khairil menaip. Ya, memang cantik. Saya menjawab. Kami berdiri diam seketika. Pada masa itu, Khairil perlahan-lahan memegang tangan saya. Saya terkejut dan melihatnya. Khairil juga melihat saya. Tangannya hangat. Ia kasar, tetapi memberikan rasa selamat. Saya tidak menarik tangan saya. Hanya begitu, kami berdua melihat laut. Malam itu saya kembali ke rumah tumpangan dan melihat ke cermin. Wajah saya merah. Saya tersenyum. Saya sedar. Saya suka Khairil. Lelaki yang suram tetapi hangat itu, lelaki yang tanpa ekspresi tetapi jujur itu. Namun, ada masalah. Saya terpaksa pulang ke Perancis sebulan lagi. Ayah saya kerap menghubungi bertanya bila saya akan pulang. Dan Khairil adalah orang yang tidak dapat meninggalkan tempat ini. Saya melihat keluar tingkap. Saya melihat bintang-bintang. Apa yang patut saya lakukan? Keesokan paginya, saya menerima panggilan daripada ibu saya. Sophie, bila awak nak balik, suara ibu saya penuh kerisauan. Saya melihat keluar tingkap. Saya melihat denai hutan. Khairil sedang membuka pintu. Lagi sedikit saja, Mak, saya menjawab. Berapa lama lagi? Awak dah sebulan lebih di sana. Ayah pun risau. Saya terdiam. Sebenarnya saya sendiri tidak tahu. Bila saya akan pulang? Mak. Jadi saya berhenti bercakap. Apa? Ada apa-apa ke? Saya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya nak tinggal di sini. Ibu saya terdiam seketika. Kemudian bertanya dengan berhati-hati. Mungkinkah kerana lelaki itu? Saya tidak dapat menjawab. Kesunyian adalah jawaban. Ibu saya mengeluh. Sophie, awak berjumpa dengan lelaki itu. Berapa banyak yang awak tahu tentang dia? Baru sebulan lebih, kan? Saya tahu, Mak. Tapi apa? Awak masih muda. Hidup ini panjang. Cinta pandang pertama tidak semestinya cinta sejati. Saya tahu ibu saya betul, tetapi hati saya mengatakan perkara yang berbeza. Mak, seminggu saja, tolong biarkan saya tinggal seminggu lagi. Ibu saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya memutuskan panggilan. Saya duduk di katil. Dada saya sakit. 3 hari berlalu, Khairil seperti mengelak saya. Apabila saya melalui hadapan pusat rawatan, dia berpura-pura sibuk memeriksa pesakit. Saya faham. Dia juga merasakan perpisahan semakin hampir. Malam itu, sebuah pesta kecil diadakan di kampung. Pesta musim luruh yang diadakan di tepi laut. Orang ramai berkumpul, berkongsi makanan, dan menyanyi. Saya berjalan sendirian di tepi laut. Saya mendengar bunyi ombak. Cahaya bulan menerangi laut. Pada masa itu, seseorang memanggil dari belakang. Sophie, ia adalah Khairil. Buat pertama kalinya dia memanggil nama saya. Hati saya berdebar mendengar bunyinya. Saya menoleh. Khairil sedang berdiri. Di tangannya ada sesuatu. Dia menghampiri dan menyerahkannya kepada saya. Ia adalah beg kain kecil. Saya membuka beg itu. Di dalamnya terdapat herba kering dan sekeping nota kecil. Saya membuka nota itu. Ia ditulis dalam bahasa Melayu. Saya menerjemahkannya dengan telepon pintar saya. Apabila Anda pulang ke Perancis, sila minum ini. Agar alahan Anda tidak berulang dan semoga Anda sihat. Air mata saya hampir menitis. Khairil mengeluarkan telepon pintarnya, mula menaip perkataan. Jari-jarinya menggeletar. Saya tidak mahu Anda pergi. Tetapi saya juga tidak dapat menahan Anda. Anda adalah orang yang seperti dunia, dan saya adalah orang yang terikat di kampung kecil ini. Sejak pertama kali saya melihat Anda, saya sudah tahu. Orang ini bukan milik dunia saya. Kerana terlalu ceria, terlalu bebas, terlalu cantik. Tetapi jika saya boleh bersikap penting diri, sebulan ini, Anda berada di sini adalah masa paling gemilang dalam hidup saya. Saya menangis sambil membaca skrin. Saya mengeluarkan telepon pintar saya. Saya menaip perkataan.
Saya juga gembira kerana Anda. Buat pertama kalinya, saya merasakan diri saya diperlukan oleh seseorang. Bukan untuk wang atau rupa, tetapi sebagai diri saya sendiri. Anda telah menyelamatkan saya. Bukan sahaja badan saya, tetapi juga hati saya. Anda memberikan makna kepada saya yang tersesat tanpa tujuan. Tetapi seperti kata ibu saya, kami baru berjumpa sebulan. Bagaimana kami boleh tahu sama ada ini benar atau hanya perasaan sementara? Khairil membaca skrin dan perlahan-lahan mengangkat wajahnya. Dia memegang tangan saya dan meletakkan tangan itu di dadanya. Jantungnya berdegup. Laju, dia menaik perkataan di telefon pintar dengan satu tangan. Jantung saya tahu jawapannya. Ini adalah benar. Saya tidak dapat menahannya lagi. Saya memandang Khairil, Khairil juga memandang saya. Dan perlahan-lahan dia mendekatkan wajahnya kepada saya. Saya menutup mata. Bibirnya menyentuh bibir saya. Ia hangat dan lembut. Dunia seolah-olah berhenti. Hanya bunyi ombak yang kedengaran. Angin bertiup tetapi tidak sejuk. Ciuman berakhir dan kami menyatukan dahi. Khairil membelai pipi saya dan mengeluarkan telepon pintarnya. Jangan pergi. Saya menggelengkan kepala. Air mata mengalir. Saya mesti pergi. Saya ada keluarga. Lagipun, Anda juga tahu kan. Jika saya tinggal di sini, saya akan menyesal suatu hari nanti. Kampung kecil ini akan terasa seperti penjara bagi saya. Khairil mengangguk, pandangannya sedih. Saya faham. Sebab itulah saya tidak mahu Anda pergi, tetapi terpaksa membiarkan Anda pergi, kan? Dia menaip. Kami berpelukan seketika, tanpa berkata apa-apa. Jauh di sana, bunga api dilancarkan. Ia adalah pertunjukan bunga api yang menandakan berakhirnya pesta. Langit dihiasi dengan pelbagai warna cahaya. Merah, biru, kuning, hijau. Tetapi saya tidak melihat bunga api. Saya hanya melihat Khairil. Khairil juga hanya melihat saya. Apabila semua bunga api berakhir, orang ramai bertepuk tangan. Pesta telah berakhir. Masa kami juga semakin hampir ke penghujung. Khairil menghantar saya ke rumah tumpangan. Kami berpegangan tangan sambil berjalan. Tiada apa yang kami bualkan. Kami berhenti di hadapan rumah tumpangan. Khairil mencium belakang tangan saya dan mengeluarkan telepon pintarnya. Hati-hati pulang dan berbahagialah di Prancis. Saya mengangguk. Tekak saya tercekat, tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Khairil membelakangi saya dan berjalan pergi. Dia tidak menoleh sekalipun. Saya melihat belakang badannya, sehingga dia hilang dalam kegelapan. Dan saya kembali ke bilik dan mengemas barang. Esok pagi saya akan meninggalkan tempat ini. Saya akan pulang ke Perancis. Hubungan saya dengan Khairil sudah berakhir. Saya berbaring di katil dan menatap siling. Air mata saya tidak berhenti. Dada saya sangat sakit. Mungkinkah ini cinta sejati? Sebab itulah ia begitu menyakitkan. Seminggu berlalu. Ia adalah hari saya bertolak ke Perancis. Saya mengemas barang. Tidak, saya cuba mengemas. Tetapi tangan saya tidak bergerak. Mak Cik Salmah mengetuk pintu bilik. Sophie, teksi untuk ke lapangan terbang dah sampai. Saya tidak dapat menjawab, hanya melihat keluar tingkap. Saya melihat pusat rawatan tradisional. Mak Cik Salmah masuk ke bilik. Melihat wajah saya dan mengeluh. Belum buat keputusan lagi ke? Nak tinggal ke nak balik? Saya menggelengkan kepala. Saya tak tahu. Mak Cik Salmah duduk di sebelah saya dan berkata, saya pun dulu masa muda nak pergi Kuala Lumpur. Nak belajar di sana dan kerja juga. Tapi saya jumpa suami dan tinggal di sini. Menyesal ke? Tidak, ini hidup saya. Tapi Sophie lain. Sophie dah tengok seluruh dunia kan? Boleh kebahagia kalau tinggal di kampung macam ni? Saya terdiam. Pemandu teksi datang untuk mengambil beg. Saya menyerahkan beg saya. Apabila saya keluar dari rumah tumpangan, Khairil sedang berdiri. Dia memakai baju putih. Dia seperti sedang memeriksa pesakit. Kami saling memandang. Tanpa berkata apa-apa, Khairil menghampiri, mengeluarkan telepon pintarnya. Hati-hati, dia menaip. Air mata saya hampir menitis. Tetapi saya menahannya. Terima kasih untuk segalanya. Saya juga menaip begitu. Khairil memegang tangan saya erat dan melepaskannya. Saya masuk ke dalam teksi. Pemandu teksi mula bergerak. Saya menoleh ke belakang. Khairil sedang berdiri. Dia melambaikan tangan. Saya juga melambaikan tangan.
teksi meninggalkan kampung, laut semakin mengecil. Pusat rawatan tradisional juga hilang dari pandangan. Saya melihat keluar tingkap, air mata mengalir. Saya tidak dapat menahannya. Pemandu teksi melihat saya melalui cermin pandang belakang. Dia bertanya sesuatu, tetapi saya tidak faham kerana ia dalam bahasa Melayu. Saya menggelengkan kepala. Itu adalah tanda bahawa saya baik-baik saja. Perjalanan ke lapangan terbang mengambil masa 2 jam. Saya terus menatap keluar tingkap. Saya cuba tidak memikirkan apa-apa. Tiba di lapangan terbang. Saya mengambil beg dan menuju ke kaunter daftar masuk. Kaki tangan memeriksa pasport saya. Tiket juga diperiksa. Sebaik sahaja tiket penerbangan hendak diberikan, saya berhenti bergerak. Kaki tangan bertanya, "Ada masalah ke?" Saya melihat tangan saya, lengan yang cantik. Lengan yang Khairil sembuhkan. Dan saya meletakkan tangan di dada. Jantung saya berdegup. Saya sedar, hati saya sudah tahu jawabannya. Maafkan saya. Saya berkata kepada kaki tangan. Saya tak jadi pergi, kaki tangan itu keliru. Saya mengambil semula beg saya. Dan keluar dari lapangan terbang. Saya menahan teksi. Saya menunjukkan alamat kepada pemandu teksi. Kampung kecil di Terengganu itu. Pemandu teksi kelihatan terkejut. Kesana ambil masa 2 jam. Tidak mengapa. Tolonglah, cepat sedikit. Teksi sekali lagi menuju ke selatan. Jantung saya berdegup kencang. Matahari mula terbenam. Langit diwarnai jingga. Kami tiba di kampung pada pukul 6 petang. Saya membayar tambang teksi dan berlari ke pusat rawatan tradisional. Pintu pusat rawatan telah tertutup. Waktu rawatan sudah berakhir. Saya mengetuk pintu. Sekali, 2 kali, 3 kali, lampu menyala. Pintu terbuka. Ayah Khairil keluar. Dia terkejut melihat saya dan menjerit ke belakang. Khairil keluar. Dia melihat saya. Dia kaku. Saya juga begitu. Kami berdiri begitu seketika dan Khairil menghampiri. Perlahan-lahan, "Mengapa Anda kembali?" Dia menaip dengan tangan menggeletar. Saya mengeluarkan telefon pintar saya dan menaip. "Mungkinkah Anda kekurangan kaki tangan? Saya boleh bantu sebagai penterjemah atau menguruskan pertanyaan dari luar negara. Pasti ramai pesakit asing, kan?" Khairil membaca skrin dan melihat saya. Saya tidak dapat membayar gaji. Dia menaip. Bibirnya melengkung naik. Saya juga tersenyum. "Wang, saya ada banyak pengalaman mencarinya. Sekarang saya ingin melakukan sesuatu yang berbeza." "Apa itu?" "Sesuatu yang bermakna. Menyelamatkan orang." Khairil tersenyum, senyuman penuh. Dan memeluk saya, erat. Saya juga memeluknya. Buat pertama kalinya, saya merasakan seperti pulang ke rumah. Ayah Khairil ketawa di belakang dan mengatakan sesuatu. Khairil berbisik di telinga saya, dalam bahasa Inggris yang teragak-agak, tetapi saya faham. "Ayah, saya mengalu-alukan Anda." Saya mengangkat wajah dan melihat ayahnya, dan tunduk hormat. "Terima kasih." Ayahnya memberi isyarat agar kami masuk ke dalam. Saya memegang tangan Khairil dan masuk ke dalam pusat rawatan. Ada bau ubat, bau sedikit hapak dan pahit, tetapi kini ia menyenangkan. Malam itu saya menelpon ibu saya. "Mak, saya nak tinggal di Malaysia." Ibu saya terdiam seketika. Kemudian bertanya perlahan, "Awak bahagia ke?" "Ya, Mak, saya betul-betul bahagia." Ibu saya mengeluh. "Baiklah, saya faham, tapi pastikan balik cuti nanti ya." Saya ketak. Sebulan berlalu. Saya bekerja di pusat rawatan tradisional, menguruskan pesakit asing dan mengendalikan media sosial. Janji temu penuh sehingga 3 bulan akan datang. Orang ramai datang dari seluruh dunia. Pusat perubatan tradisional warisan kini terkenal sebagai pusat rawatan tradisional misteri yang menyembuhkan alahan dengan ubat lipan. Namun, Khairil tidak berubah. Dia masih kelihatan suram, kurang bercakap, dan menghadapi setiap pesakit dengan sepenuh hati. Hanya satu perkara yang berubah. Dia mula tersenyum apabila melihat saya. Kadang-kadang dia memegang tangan saya dengan perlahan apabila tiada pesakit melihat. Pada suatu petang, pesakit terakhir telah pulang dan ayah Khairil juga naik ke tingkat 2. Tinggal kami berdua sahaja di pusat rawatan tradisional. Khairil sedang menyusun rak ubat. Saya sedang memeriksa senarai janji temu esok di kaunter penyambut tetamu.
Pada masa itu, Khairil datang di belakang saya dan memeluk saya dari belakang. Saya terkejut dan menoleh. Khairil tersenyum. Hari ini pun kerja keras, dia berkata dalam bahasa Melayu. Saya sudah mula memahami bahasa Melayu yang ringkas. Awak pun, saya menjawab dalam bahasa Melayu yang teragak-agak. Khairil memegang tangan saya. Nak naik bumbung tak? Saya mengangguk. Kami berpegangan tangan naik ke bumbung. Semasa menaiki tangga, Khairil tidak pernah melepaskan tangan saya. Apabila naik ke bumbung, saya melihat laut, matahari sedang terbenam. Langit diwarnai jingga dan merah jambu. Kami bersandar pada pagar. Angin bertiup. Rambut saya bergerak. Khairil menyelak rambut saya ke belakang telinga dan mendekatkan wajahnya kepada saya. Awak bahagia ke? Dia bertanya. Ya. Saya menjawab sambil tersenyum. Dalam bahasa Melayu, Khairil tersenyum dan mencium pipi saya. Lembut. Saya menutup mata. Bibirnya hangat. Khairil memeluk saya. Saya juga memeluknya. Kami berdiri begitu seketika. Matahari terbenam sepenuhnya dan bintang-bintang mula bersinar. Khairil berbisik di telinga saya. Saya sayang awak. Ia dalam bahasa Melayu. Tetapi saya faham maksud perkataan itu. Saya pun sayang awak. Saya juga menjawab dalam bahasa Melayu. Khairil menatap saya. Pandangannya dalam. Dan perlahan-lahan dia mendekatkan wajahnya kepada saya. Saya juga menutup mata. Bibirnya menyentuh bibir saya. Kali ini ia adalah ciuman yang lebih dalam daripada yang pertama. Lebih mendalam dan lebih gairah. Kami berciuman seketika. Masa seolah-olah berhenti. Ciuman berakhir dan kami berdiri sambil menyatukan dahi. Saya melihat lengan saya. Lengan saya yang diterangi cahaya lampu jalan kelihatan cantik. Alahan yang menghantui saya selama 10 tahun telah hilang sepenuhnya. Tetapi saya mendapat sesuatu yang lebih penting. Makna kehidupan dan cinta. Khairil memegang tangan saya dengan erat. Kami melihat laut. Bunyi ombak kedengaran. Bintang-bintang berkelip. Pada masa itu, tiba-tiba saya terfikir, Lipan, ya, ia masih serangga yang menjijikkan. Jika saya melihatnya di Perancis, saya pasti menjerit dan melarikan diri. Tetapi bagi saya, ia kini mempunyai makna yang berbeza. Ia adalah simbol kehidupan, simbol penyembuhan, dan simbol takdir yang mempertemukan saya dengan Khairil. Saya beralih dari anak perempuan keluarga kaya di Perancis kepada pekerja di pusat rawatan tradisional di kampung Malaysia. Tiada gaji, tetapi setiap hari adalah bahagia. Ibu saya masih risau. Setiap kali panggilan video sebulan sekali, dia selalu bertanya, betul-betul okey ke? Tak menyesal? Saya selalu menjawab sambil tersenyum, okey, Mak, saya betul-betul bahagia. Ayah saya mungkin tidak faham. Mengapa saya yang serba cukup ini bersusah payah begitu? Tetapi tidak mengapa. Ini adalah hidup yang saya pilih. Khairil memeluk bahu saya. Saya bersandar di dadanya, dan kadang-kadang saya melihat serangga semasa berjalan-jalan. Jika pada hari itu, di denai hutan itu, saya tidak disengat serangga, jika saya tidak bertemu Khairil, saya pasti masih mengembara ke seluruh dunia sekarang. 30 negara, 40 negara, 50 negara, hanya nombor yang bertambah. Perjalanan yang hambar. Memuat naik gambar-gambar cantik di media sosial, tetapi hati saya kosong. Tetapi kini berbeza. Saya telah menemui rumah saya, dan saya telah menemui tempat saya berada. Tepat di sini, di kampung kecil ini, di pusat rawatan tradisional lama ini, dan di sebelah lelaki ini. Khairil mencium belakang tangan saya. Saya memandangnya dan tersenyum. Bintang-bintang kelihatan seperti akan jatuh. Laut tenang dan angin hangat. Saya berfikir dalam pelukan Khairil. Saya rasa sekarang saya faham apa itu kebahagiaan. Ia bukan wang, bukan kebebasan, bukan perjalanan. Ia adalah ini, menjalani hidup setiap hari dengan penuh kesyukuran, sambil melakukan pekerjaan yang bermakna di samping orang yang saya cintai. Saya akhirnya faham, apa yang saya cari sepanjang hidup saya, cerita yang saya sampaikan ini sampai di sini. Terima kasih kerana mendengar dan meluangkan masa bersama saya. Jika cerita hari ini menyentuh hati anda, sila langgan saluran dan berikan tanda suka. Satu klik daripada anda akan menjadi kekuatan besar dalam menghasilkan video. Kami mencari kisah sebenar. Bagi mereka yang terpilih,
Kami akan menghantar hadiah kecil sebagai tanda penghargaan, jadi kami menantikan banyak penyertaan. Ini adalah kisah kami yang telah disampaikan. Mari kita bertemu lagi dengan kisah yang indah.